Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi 8 malam 8 Mac 2020. Anda bersama saya Ernest Jonathan Seribu. Edisi 8 malam dimulakan dengan sesi kemuncak Carnival Today for Tomorrow T40 Sarawakku sayang Gedong. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg berkata, kerajaan negeri mempunyai formula untuk membangunkan Sarawak dengan lebih cepat yang memerlukan pelibatan dan sokongan golongan belia hari ini. Kepada adik-adik kita yang ada tu, yang masih di universiti, yang boleh menggunakan apa ilmu yang ada untuk menambah nilai kepada kekuatan yang ada pada kita seperti tanah yang ada. Pertanian secara moden, pertanian digital, menggunakan telefon, kita menggunakan drone melihat tanah kita dan seterusnya data yang kita terima menjadi asas untuk kita membangunkan negeri. Beliau berkata demikian ketika sesi Town Hall pertama berambih dengan CM Abang Jo bertempat di Dewan Terbuka Gedong pagi tadi. Tambahnya, kerajaan negeri telah menubuhkan satu agensi khas untuk membangunkan kembali kawasan di Semujan bersama samarahan yang mana telah ditarik balik oleh kerajaan pusat terdahulu. Kerjaannya semua nak kita dipotongnya. Tapi Sarawak dapat adakan dana membangunkan kawasan yang telah ditarik balik. Kita ada fokus. Gedung telah kita bangun. Sekolah Jeraya sampai ke Samarahan, Skul Kuching. Kita ada master plan untuk gedung. Alhamdulillah, notok semua berjalan. Dan kita malah tok for tomorrow. Beralih ke perkembangan di Miri. Bandar Miri telah menjadi model bandar pintar atau smart city pertama di negeri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Sin berkata, Kementerian Pengangkutan Sarawak kini dalam usaha mengkaji penggunaan lampu isyarat pintar di Miri sebelum diperluaskan ke seluruh Sarawak di bawah rancangan Urban Traffic Management and Control UTMC. So eventually all these will be upgraded to be a full smart traffic light using artificial intelligence, meaning that this traffic light will be able to adjust the traffic flow. When it's very heavy traffic on one side, they'll give them longer time. So the traffic is, will be able to adjust the timings using artificial intelligence. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Miri Bandaraya Pintar pada Jumaat. Lampu isyarat pintar ini menggunakan sistem perisian kawalan trafik terkini iaitu Sydney Coordinate Adaptive Traffic System SCAT di mana ianya dilengkapi dengan kamera pintar yang mampu mengesan aliran trafik dengan tepat. Tambah Datuk Lee lagi, setakat ini Bandar Miri mempunyai 57 unit lampu isyarat di mana 33 unit di bawah penyeliaan Jabatan Kerja Raya JKR Miri dan 24 unit pula di bawah penyeliaan Majlis Perbandaran Miri MPM. Melalui kajian yang dilaksanakan di Miri, pengendalian lampu isyarat pintar di persimpangan Paksen Miri telah berjaya meredakan keadaan kesesakan lalu lintas sehingga 50% hingga 67% pada waktu puncak. Keberkesanan ini membolehkan Kementerian Pengangkutan Sarawak merancang dan menambah jumlah lampu isyarat pintar yang dilengkapi dengan kamera untuk menguasai suasana aliran lalu trafik lalu lintas dengan lebih tepat dan jelas. Seterusnya di Tatau. Kerajaan Sarawak berusaha memastikan setiap kawasan di negeri ini, termasuk kawasan luar bandar, dilengkapi dengan bekalan elektrik. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Singki Anak Tayai berkata, kawasan yang jauh di pedalaman yang tidak dilalui talian grid elektrik akan menggunakan Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme, SARES, dengan menggunakan tenaga solar. Ada tekan baru yang berurut kali kita yang kita sambung dengan solar. Jadi kita kena tekan dulu, kita dah lepas aku ada sedak bukai. Dah lepas sedak je. Nak sedak ke petis dulu. Ni menurut itu kita bakal kau gaduh perlu kakus deh. Sikit pakai ya.
Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena perasmian projek solar Rumah Gani Anak Suat Sungai Batu Tatau pada Jumaat. Menurut Datuk John Singki, kawasan terpencil seperti di kawasan Takan di Ulu Anap Tatau akan diberikan keutamaan dahulu. Projek SARIS telah dilaksanakan di kawasan Kakus iaitu Ulu Kakus termasuk penyarai, manakala bagi kawasan Anap pula, 2 buah rumah panjang iaitu Rumah Gerunsin dan Rumah Gani telah pun mendapat manfaat daripada projek itu. Datuk John Singki turut mengumumkan projek program transformasi luar bandar RTP bagi pembinaan jalan menuju ke Rumah Gani dan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP kepada Biro Wanita JKKK Rumah Gani Tatau. Dari Tatau, kita ke perkembangan di Limbang. Pemindahan tapak tamu Khamis dan Jumaat di tapak baru mendapat sambutan yang menggalakkan dari para peniaga dan orang ramai. Menteri Muda Perbendaharaan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman bin Ismail berkata, sambutan ini membolehkan peniaga meningkatkan jualan mereka, khususnya barangan keperluan harian kepada penduduk daerah Limbang. Menurut Majlis Daerah Limbang, pada tahun lepas, 200 lebih orang peniaga berniaga di tapak tamu Khamis dan Jumaat ini dan ianya meningkat kepada 400 orang peniaga awal tahun ini. Peningkatan jumlah peniaga industri kecil dan sederhana IKS di tapak baharu ini telah berjaya meningkatkan pendapatan selain menyediakan ruang, tempat dan perniagaan yang kondusif, baik dan senang dikunjungi orang ramai. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program pembangunan komuniti bersama peniaga Pesta Buah-buahan tahun 2020 di tapak tamu Khamis dan Jumaat yang terletak di belakang bangunan Bank Kita, Limbang pada Jumaat. Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota berkata, bentuk geografi Bandar Limbang yang dihimpit bukit dan sungai telah menyukarkan usaha untuk mencari tapak menempatkan tamu baru yang sesuai. Katanya, Limbang Times Square akan dibina di padang bola sepak bersebelahan dengan tapak tamu baharu lengkap dengan kemudahan riadah, trek berjoging dan tapak parking kereta. Pada majlis itu, orang ramai berpeluang makan durian secara percuma yang disediakan oleh pihak penganjur. Turut dimeriahkan pertandingan meneka berat buah durian dan pertandingan durian kuning dan durian putih paling sedap. Berita seterusnya, usaha membantras jenayah dalam kalangan kanak-kanak perlu dilakukan di peringkat akar umbih. Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Sarawak, Datuk Liwan Lagang berkata, pencegahan melalui kempen kesedaran menjadi medan bagi kanak-kanak meningkatkan kesedaran serta mengetahui langkah keselamatan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penutupan kempen Sahabat Bijak Save and Protect, Bantras Indeks Jenayah terhadap kanak-kanak di Belaga pada Sabtu. Tambah beliau, masyarakat juga perlu prihatin dan peka dengan keadaan sekeliling bagi melindungi mereka daripada ancaman jenayah. Sementara itu, beliau yang merangkap adun N65 Belaga telah meluluskan peruntukan RM70,000 kepada PIBG SMK Belaga untuk menambah baik kemudahan pembelajaran sekolah tersebut. Seterusnya, di Kuching, Program Kejiranan Mesra KGM Dewan Bandaraya Kuching Utara merupakan usaha DBKU untuk melahirkan komuniti yang sejahtera serta menepati kriteria pelan cantik, bersih, selamat, pintar dan mapan Bandaraya Kuching. Menurut Datuk Bandar DBKU, Datuk Haji Junaidi Haji Ridwan, konsep sebenar pemerkasaan KGM merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti selempat. Katanya, usaha itu boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri atau komuniti bersama-sama dengan agen-agen pembangunan. Inilah yang sebenarnya kita maksudkan dengan pembangunan komuniti, di mana kita inginkan komuniti di kawasan Kuching Utara dapat bergiat aktif dalam menyokong pembangunan setempat seiring dengan usaha kita untuk mewujudkan sebuah komuniti yang berdaya saing dan maju dari setiap aspek kehidupan.
Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Pemerkasaan KGM DBQ 2020 di Kuching pada Ahad. Melalui bengkel berkenaan, DBQ ujar Junaidi dapat menyampaikan maklumat terkini yang relevan dengan KGM DBQ merangkumi aspek infrastruktur, fizikal, sosial dan ekonomi. Pada majlis berkenaan, seramai 5 wakil dari KGM DBQ Pantai Damai, Demak Laut, Tupong, Semariang dan Satok membentangkan hasil bengkel berkenaan. Untuk rekod, terdapat 50 KGM di bawah bidang ukuasa DBQ setakat hari ini. Sekian Buletin UKAS edisi malam bersama saya Ernest Juratan Seribu dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.